dan berterusan sampai ke permulaan alam akhirat. Berhadapan dengan kenyataan ini timbul tanda tanya, bilakah ia ini pembalasan itu akan berlaku? Allah SWT berfirman, mafhumnya, bila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat. Maksudnya Allah SWT menambah ancaman terhadap orang kafir. Allah SWT berfirman, aku akan memberi pembalasan terhadap mereka ketika berlakunya ke bumi tersebut. Sebagaimana Allah SWT firman mafhumnya, surah Ali Imran ayat 106. Mari kita tengok. Bila dibaca ayat Quran ni, tuan-tuan akan juga mendapat ganjaran dari Allah SWT. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mendengar bacaan ayat suci Al-Quran ni. Surah ayat 106. Baik, adil. Betul 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Surah Azim. Mafhumnya, yang ingatlah akan hari yang kiamat ketika itu ada muka yang menjadi putih berseri dan ada pula muka yang menjadi hitam legam. Kerana Allah SWT menyebutkan nasib kedua golongan manusia tersebut dalam ayat yang sama. Firman Allah SWT mafhumnya, fa ammal ladzi naswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang muka mereka hitam legam, so ayat yang sama. Dan ayat yang berikutnya firman Allah SWT mafhumnya, a'udzubillahi wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Surah Al-Azim. Jadi ayat 106 hingga 107 ini menceritakan adalah huraian terhadap apa yang dia akan dihadapi oleh orang mukmin dan orang kafir ketika dalam alam, ketika berada bermulanya alam akhirat, berada di padang mahsyar. Begitulah. Kemudian Allah SWT menghimpunkan kedua golongan tersebut di akhir surah ini dengan menyebutkan tentang kebaikan dan kejahatan yang walau sebesar zarah, namun mereka tetap akan merasai balasannya. Itu pada ayat yang ke-7 dan yang ke-8 surah Al-Zalzalah ini. Wallahu a'lam. Kandungan surah, gaya bahasa dan tema surah Madaniyah ini hampir menyamai gaya bahasa dan tema surah-surah Makkiyah, kerana ia menceritakan tentang bencana besar dan kesukaran pada hari kiamat. Surah ini mengandungi dua matlamat utama, iaitu pertama, menjelaskan tentang malapetaka, keretakan dan gegaran yang amat dahsyat pada hari kiamat. Sekali berada di atas bumi akan runtuh, manusia-manusia sudah mati akan dikeluarkan dan dari perut bumi dan kubur masing-masing. Itu dia tuan-tuan. Jadi surah ini menjelaskan, mengandungi dua matlamat utama. Surah ini menjelaskan tentang apa yang akan berlaku ketika berakhirnya alam dunia dan bermulanya alam akhirat, iaitu peristiwa kiamat yang dikatakan dalam hadis-hadis akan berlaku selama antara 2 Jumaat. Ini seminggu, 7 hari yang akan berlaku keadaan yang dahsyat pada kiamat ini. Dan bila dah selesai segala-galanya, bermula alam akhirat, manusia akan dibangkitkan dari kubur masing-masing. Pada hari itu, bumi akan menjadi saksi ke atas setiap manusia mengenai perbuatan yang dilakukan oleh mereka di atas permukaannya. Firman Allah SWT mafhumnya, bila bumi digegarkan dengan gegaran yang dahsyat. Ayat 1 hingga 5 surah Al-Zalzalah. Yang kedua, menggambarkan episod kiamat di mana semua makhluk tampil menghadapi perhitungan Allah SWT. Kerana mereka akan menerima balasan masing-masing. Mereka dibahagikan pada dua golongan. Golongan yang bahagia akan menuju ke syurga, manakala golongan yang celaka akan menuju ke neraka. Firman Allah SWT mafhumnya, pada hari itu, ayat yang ke-6 hingga ayat ke-8, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Apa dia tuan-tuan? Iaitu yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Bermula daripada situ. Pada hari itu manusia akan bangun keluar berbondong-bondong dari kubur mereka, untuk diperlihatkan balasan amal masing-masing.
Itu dia keadaannya. Selepas berlakunya kiamat yang dahsyat, berakhir alam dunia, bermula alam akhirat, dibagikan semua manusia, maka semua manusia termasuk kita, termasuk tuan-tuan, termasuk saya, akan diperhitungkan amalan kita di dunia dan akan diberi balasan. Wa imma ke syurga, itulah matlab harapan kita, dan sama ada ke syurga yang menjadi harapan kita atau ke neraka, wal-iazubillah. Tak simpang. Kalau dulu dipakai simpang dekat 44 Mai, mana 44 tak tahulah. Baik. Sebab turun surah. Orang-orang kafir kerap bertanya. Sebab turun surah. Orang-orang kafir kerap bertanya tentang hari kiamat dan hari perhitungan. Mereka bertanya, bilakah datang hari kiamat itu? Dalam surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah, kita baca ayatnya. Surah Al-Qiyamah ayat ke-6. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Surah Azim. Bilakah datangnya hari kiamat itu? Dalam surah Al-Mulk juga, orang-orang kafir ni bertanya. Jadi semua ayat-ayat ini banyaknya dalam surah Makkiyah. Ayat yang ke-25 surah Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Azim. Bilakah datangnya, mafhumnya, bilakah datangnya hari kiamat jika itu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Ini ayat 25 surah Al-Mulk. Dan pergi pula kepada surah As-Sajadah, juga surah Makkiyah. Juga surah Makkiyah, surah As-Sajadah, juga surah Makkiyah. Ayat yang ke-20 28. Apa dia tuan-tuan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Surah Azim. Bilakah mafhumnya? Bilakah datangnya hari pembukaannya, ini hari acara pengadilan yang dikatakan itu. Ayat 28 surah As-Sajadah. Begitulah juga ayat-ayat lain yang seumpama dengannya. Banyak ayat lain yang Allah SWT tunjukkan tentang pertanyaan orang-orang kafir yang tak percaya akan adanya hari kiamat ini pada mereka. Dunia inilah satunya dunia yang ada. Mati kita habislah. Sedangkan kita orang Islam beriktikad, berpegang bahawa akan ada kehidupan selepas kematian, dan kehidupan ini kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Oleh kerana kerapnya pertanyaan tersebut, maka Allah SWT menjelaskan kepada mereka dalam surah ini tentang petanda-petanda kiamat sahaja, supaya mereka mengetahui bahawa Allah sahaja yang tahu perkara tersebut. Tiada siapa pun yang boleh menentukan hari soal siasat, hari perhitungan dan pembalasan tersebut. Oleh kerana banyaknya pertanyaan orang kafir ni, Allah Ta'ala menjelaskan tentang hari kiamat ni, tentang tanda-tanda berlaku hari kiamat ini. Dan Rasulullah Allah sengaja tidak memberikan tarikh sebenar berlakunya hari kiamat. Itu dia. Supaya apa? Supaya manusia sedar bahawa kuasa menjalankan, mentakdirkan, menentukan hari kiamat ni hanyalah pada Allah SWT sahaja. Tak ada pada manusia. Manusia tak ada kuasa pun. Walaupun manusia boleh membuat filem tentang hari kiamat, seperti yang mereka buat dulu 2012, berdasarkan ramalan Nostradamus. Tetapi ternyata ramalan Nostradamus itu tidak tepat. Kerana Nostradamus dikatakan membuat ramalan-ramalan yang tepat, dan kebanyakan hampir semua ramalan itu berlaku. Tapi pada hari kiamat, ramalan Nostradamus tidak tepat. Kerana Nostradamus meramalkan kiamat berlaku 2012. Sekarang sudah 2020, 8 tahun berlalu. Belum lagi. Terus hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat besar pun tak ada lagi.
Dajjal pun taklah zahir lagi. Imam